Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini, kita akan menjelajah ke jambatan-jambatan di sekitar Malaysia. Kita akan melihat kisah-kisah legenda yang berlaku di jambatan-jambatan yang akan saya kongsikan ini. Satu topik menarik di Kupi-Kupi Go, daripada jambatan yang kononnya terkenal sebagai tempat untuk membunuh diri, sehinggalah sebuah jambatan yang kononnya di dasar jambatan tertanam sesuatu untuk mengukuhkan jambatan. Ini adalah 5 kisah puaka jambatan di seluruh Malaysia. 5. Legenda Sulongkoi di Jambatan Tamparuli. Jambatan Tamparuli ialah sebuah jambatan yang terletak di Sabah. Selain dikenali dengan unsur-unsur sejarah, jambatan ini juga menyimpan misteri di sebalik strukturnya yang kukuh sehingga hari ini. Kononnya, di sekitar tiang jambatan ada sesuatu yang pernah ditanam di sana. Dan sesuatu ini akan mengukuhkan lagi tiang tersebut membuatkan ia tidak akan roboh. Kisah ini adalah legendanya sendiri. Semuanya bermula bila pihak British berpangkalan di sekitar kawasan Tamparuli suatu ketika dahulu. Ada seorang pegawai British yang dikenali sebagai Robinson ditugaskan di sana. Robinson jatuh hati dengan seorang gadis Tamparuli yang bernama Sulongkoi. Sulongkoi pula adalah seorang gadis yang paling cantik di Tamparuli, maka mereka berdua menjadi pasangan kekasih. Disebabkan wajah dan tubuh Sulongkoi yang cantik membuatkan ramai yang jatuh hati, termasuklah seorang pemuda tempatan yang bernama Inang. Tapi malang bagi Inang, hati Sulongkoi hanya dimiliki oleh Robinson. Pada satu ketika, Tamparuli sering dilanda banjir besar. Ini membuatkan jambatan gantung Tamparuli selalu roboh. Robinson risau ini akan menjejaskan laluan yang menghubungkan orang kampung dengan dunia luar. Dia kemudian meminta bantuan daripada Inang untuk mencari punca dan jalan penyelesaian isu runtuhnya jambatan Tamparuli ini. Inang kemudian mengatakan yang jambatan roboh disebabkan oleh hantu air. Kononnya hantu air yang tinggal di sana marah kerana pembinaan jambatan ini mengganggu tempat tinggal dia. Dengan itu, satu ritual perlu dijalankan. Ritual untuk mengorbankan seorang anak gadis yang suci. Disebabkan dendam, cintanya ditolak, dia mempengaruhi Robinson untuk mengorbankan Sulongkoi. Termakan hasutan Inang, walaupun sayang kepada Sulongkoi, dia menurut kata Inang. Sulongkoi kemudian diperdaya untuk datang ke sungai dan dia diikat sebelum diturunkan ke sungai untuk dijadikan korban. Sulongkoi yang terkejut meronta meminta dilepaskan. Bila tiada siapa yang membantu, dia akhirnya pasrah. Tapi sebelum dia diturunkan ke sungai, dia menyumpah yang jambatan Tamparuli tidak akan kukuh selagi nyawa Robinson tidak tertanam bersama-sama dengan dia. Setelah upacara pengorbanan ini selesai, Robinson menyesal kerana mengorbankan cinta hati dia. Demi mengenangkan kehilangan Sulongkoi, Robinson mengukir nama Sulongkoi di sebuah plet besi dan meletakkan di cerucuk jambatan di mana Sulongkoi tertanam. Setelah itu, Robinson meragut nyawanya sendiri dengan membiarkan dirinya dilemaskan oleh arus sungai. Sehingga kini, jambatan Tamparuli ini masih lagi kukuh dan ada juga yang percaya plet besi yang diukir oleh Robinson boleh ditemui oleh sesiapa yang menyelam ke bawah jambatan Tamparuli ini. Jambatan berpuaka seterusnya ialah Jambatan Gantung Satok, Sarawak. Di Sarawak pula, jambatan yang terkenal dengan kisah misteri dikenali sebagai Jambatan Gantung Satok. Jambatan tersebut kononnya dihantui oleh sebuah roh jahat yang dikenali oleh penduduk tempatan sebagai hantu Janet. Mengikut kisah legenda, Janet adalah seorang gadis berketurunan Tionghoa. Dia bekerja sebagai seorang jururawat di Hospital Umum Sarawak. Pada satu malam, ketika dia baru sahaja habis bertugas shift malam, ketika di dalam perjalanan pulang, dia telah diculik. Dia diculik untuk dijadikan korban satu ritual dikenali sebagai ritual semah. Ritual semah ni memerlukan kepala seorang gadis perawan dan ia selalu diamalkan di kawasan tapak-tapak pembinaan yang baru untuk menenangkan penunggu di sesuatu tempat dan untuk mengelakkan dari sebarang gangguan makhluk-makhluk halus. Tidak lama selepas kehilangan Janet, dia ditemukan dalam keadaan tanpa kepala. Keluarga Janet sedih dan kecewa dengan kematian Janet dan sewaktu pengebumian, dia dipakaikan pakaian serba merah di mana menurut kepercayaan orang Cina, mengenakan pakaian serba merah ke atas mayat membolehkan roh mereka kembali untuk membalas dendam. Kejadian mengerikan terjadi tidak beberapa lama selepas dia dikebumikan. Orang ramai di sekitar Kuching menceritakan yang mereka pernah diganggu oleh hantu Janet, di mana dia akan mundar-mandir pada waktu malam berpakaian serba merah, berkasut dan berpayung merah.
sering merayau-rayau khususnya di Kampung Kudai dan Kampung Bintangor yang terletak di Satok. Itulah misteri Jambatan Gantung Satok dan Hantu Janet Sarawak. Seterusnya kita akan melihat kisah di Jambatan Pulau Pinang dan Tiang 56. Jambatan yang menghubungkan Pulau Pinang di Gelugur dengan Tanah Besar Semenanjung di seberang perai ini mengambil masa 3 tahun untuk siap, iaitu dari tahun 1982 sehingga tahun 1985. Walau bagaimanapun, terdapat kisah mistik di sebalik pembinaan jambatan ini yang ramai tidak tahu. Ia dikaitkan dengan tiang ke-56. Kisah ini bermula ketika waktu pembinaan dijalankan. Ada sahaja kesulitan yang mereka hadapi sehingga kan masa yang diambil untuk meneruskan pembinaan ini terlalu panjang. Sehingga pada satu masa di mana para pemaju sudah buntu untuk mencari jalan penyelesaian, mereka mengambil keputusan untuk meminta bantuan dari seorang dukun. Menurut dukun ni, jin yang tinggal di kawasan tersebut terganggu dengan pembinaan jambatan ini. Katanya lagi ada seekor buaya putih di perut laut yang mendahagakan darah manusia, dan hanya setelah buaya itu diberikan darah manusia, barulah proses pembinaan kembali lancar. Ada juga yang percaya di bawah setiap tiang-tiang jambatan Pulau Pinang tertanam kepala manusia yang mati ketika pembinaan ini dijalankan ataupun yang dikorbankan. Dan ini menjadi santapan kepada buaya putih tadi. Para nelayan juga sering berada di kawasan tiang 56 ini kerana kawasan ini dikatakan mempunyai banyak ikan berbanding dengan kawasan yang lain. Tetapi di sinilah juga sering terjadi pusaran air yang sebesar padang bola, di mana bentuk pusaran ini menyerupai wajah nenek tua yang marah dan membuka mulut untuk menyedut mangsa-mangsa yang berada di sekitar kawasan Tiang 56. Itulah kisah puaka Jambatan Pulau Pinang dan Tiang 56. Seterusnya adalah kisah Jambatan Permas Jaya yang terletak di Johor Bahru. Kononnya, setiap tahun pasti ada kejadian bunuh diri yang sering berlaku di sini. Ada juga yang mengatakan inilah sebab kenapa jambatan itu dianggap sebagai tempat berpuaka. Ada satu kisah popular melibatkan seorang peniaga burger berdekatan dengan kawasan jambatan tersebut. Seperti biasa, peniaga ini akan membuka gerai sehinggalah pukul 12 malam. Ada satu hari datang seorang wanita berpakaian serba putih sambil mendukung anaknya ke gerai lelaki tadi. Tapi apa yang pelik? Wanita ni tidak memesan burger tetapi hanya memesan daging mentah. Peniaga tu berasa pelik dengan pesanan wanita tersebut, dan apabila dia melihat ke arah anak yang didukung, itu bukanlah seorang bayi tetapi sebuah batu nisan. Peniaga tu pun terus lari meninggalkan gerai dia, dan sejak dari hari itu dia tidak lagi membuka gerai di sana. Menurut orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan tu pula, wanita yang dilihat oleh peniaga tu berkemungkinan adalah roh wanita mengandung dikenali sebagai Shikin yang pernah membunuh diri di Jambatan Permas bersama pasangannya dikenali sebagai Mansor. Itulah kisah di sebalik Jambatan Permas, Johor Bahru. Kisah seterusnya adalah kisah Jambatan Gantung Kampung Sungai Cengal, Kelantan. Ini adalah sebuah jambatan yang terletak di Kelantan. Bukan saja ia terletak di kawasan yang agak terpencil berdekatan dengan jambatan, di sekeliling juga ada kawasan hutan tebal dan juga tapak perkuburan. Disebabkan lokasinya yang agak sunyi, maka ia menjadi destinasi popular para kaki pancing. Ialah tempat-tempat sunyi ini kan selalu banyak ikan. Bayangkan, ada kaki pancing yang sanggup untuk memancing di sini sehingga pukul 2 pagi. Dengan itu timbullah pelbagai cerita penampakan ketika mereka berada di sini. Kononnya, di sekitar kawasan jambatan ini ada hantu air yang menghuni dasar sungai. Ada satu ketika, pukul 12.30 hari, sekumpulan kanak-kanak perempuan mandi di sungai berdekatan jambatan. Sebaik saja salah seorang daripada mereka terjun ke sungai, dia tidak timbul-timbul lagi seperti gaib di alam mistik. Kejadian tersebut menggemparkan penduduk tempatan. Ramai yang berasa pelik bila mana mungkin dia boleh hilang kerana sungai tempat mereka mandi tidaklah sedalam mana. Dengan itu usaha mencari dilakukan. Tidak lupa juga usaha mendapatkan bantuan pakar alam mistik. 4 hari kemudian barulah ditemui di tempat yang sama. Ada juga para kaki pancing yang memancing di kawasan tersebut sehingga lewat malam terhidu bau haruman yang datang dari rumpunan bulu yang terletak berhampiran. Ada ketika
mereka akan melihat sesuatu keluar dari tasik dan menuju ke rumpunan bulu tersebut. Dan ada ketika mereka akan terlihat kelibat ini muncul di depan mata. Itulah kisah jambatan gantung kampung Sungai Cengal yang dikatakan berpuaka khususnya mengganggu para kaki pancing. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah puaka di sekitar jambatan yang ada di Malaysia ini. Kalau anda mahu lebih banyak lagi kisah-kisah puaka ataupun kisah-kisah legenda tentang tempat yang ada di sekitar negara kita, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda ada sebarang cadangan untuk topik yang seterusnya, tinggalkan juga pendapat anda di ruangan komen di bawah. Apa-apa pun akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari. Space is open to us now. Our ego is shared, meaning is not governed by the other.